Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Bersama saya Cikgu Ana Azman dalam tajuk pembelajaran kita pada hari ini, bab 3 perabot dan kelengkapan dapur serta peranggu meja dalam tingkatan 5. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid boleh menamakan 13 jenis pisau dengan betul. Yang kedua, murid dapat menerangkan fungsi bagi setiap jenis pisau dengan baik. Dalam bab ini, kita akan mempelajari pelbagai jenis peralatan di dapur. Dalam peralatan untuk penyediaan makanan ada 7. Jadi hari ini kita akan belajar satu jenis peralatan penyediaan makanan iaitu pisau. Antara peralatan penyediaan makanan yang kita akan pelajari dalam bab ini ialah pisau. Yang kedua, landas cincang. Yang ketiga, peralatan kecil di dapur. Yang keempat, periuk, kuali dan dulang pembakar. Yang kelima, alat penimbang dan penyukat. Keenam, alat penjimat masa. Ketujuh, peralatan memasak dan peralatan penyejukkan. Jadi, anda jangan lupa mengikuti video pembelajaran cikgu untuk ketujuh-tujuh peralatan ini. Hari ini kita akan belajar tentang pisau sahaja. Peralatan untuk penyediaan makanan, pisau. Seperti mana yang kita maklum ya, pisau terdapat pelbagai jenis pisau. Jenis-jenis pisau dan kegunaannya yang masih ramai tidak tahu. Ingat, dengan menggunakan jenis pisau yang betul berdasarkan kegunaannya, kerja di dapur akan jadi lebih mudah dan pantas. Bahkan, usia dan jangka hayat pisau juga akan lebih tahan lama. Selepas ini, cikgu harap murid-murid dapat menggunakan pisau dengan mengikut fungsi yang betul. Baik, kita lihat dulu apakah peralatan ataupun bahan yang digunakan untuk membuat pisau. Pisau biasanya diperbuat daripada aloi karbon atau keluli tahan karat. Baik, apakah aloi? Aloi ialah campuran 2 atau lebih logam untuk menambah kekerasan logam. Aloi dapat mencegah kakisan dengan menambah kronium dan nikel dalam kuantiti yang kecil. Baik, bahan pisau yang kedua ialah bahan yang kita buat pisau karbon. Karbon tidak berkarat untuk mengelakkan memindahkan rasa logam kepada makanan. Mata pisau lebih baik bersinar dan tajam berbanding aloi. Jadi pisau ni kita ada berbagai-bagai jenis. Yang ketiga ialah keluli tahan karat. Pisau yang menggunakan keluli tahan karat, dia akan lebih kuat sebab logam tahan karat, tidak memindahkan rasa logam pada makanan, dan pisau ini agak sukar diasah. Jadi selepas ini murid-murid dapatlah mengkategorikan jenis-jenis pisau yang ada di rumah, sama ada diperbuat daripada aloi, karbon ataupun keluli tahan karat. Baik, hari ini kita akan belajar rupa, fungsi, jenis bagi 13 jenis pisau.
Terdapat lebih daripada 13 jenis pisau, tapi dalam silibus bab tingkatan 5 kita hanya perlu mempelajari 13 jenis pisau sahaja. Baik, pisau yang pertama ialah pisau tukang masak ataupun chef knife atau French knife. Baik, kita lihat rupa bentuk pisau tukang masak di bawah ini ya. Baik, pisau ini adalah seberguna dan sangat cemerlang untuk pelbagai fungsi memasak seperti menghiris, mencincang dan memotong daging. Ianya juga teguh untuk memecahkan tulang-tulang. Pastikan anda menguji beberapa bilah sebelum memilih pisau. Pisau ini seharusnya selesa untuk dipegang dalam masa yang lama dan mempunyai berat yang sesuai untuk genggaman supaya lebih selesa semasa aksi memotong yang berulang-ulang. Baik, kita lihat di sini pisau ini mempunyai saiz bilah antara 7.5 inci hingga 8.25 inci. Pisau yang panjang untuk mencincang dan memotong bahan makanan besar, manakala bilah kecil untuk menghiris dan memotong nipis bahan makanan. Jadi apakah fungsi pisau ini? Pisau ini digunakan secara kegunaan am untuk kerja-kerja mencincang, menghiris dan mendaduk. Jadi pastikan murid-murid ingat rupa pisau, nama pisau dan fungsi pisau tersebut. Pisau yang kedua ialah pisau paring knife ataupun kita kategorikan sebagai pisau sayur. Pisau sayur adalah alat kecil untuk memudahkan kerja memotong, mencincang dan menghiris buah-buahan serta sayur-sayuran. Ianya cukup sesuai untuk kerja-kerja yang lebih halus dan memerlukan kecepatan dan sentuhan yang ringan. Ia akan menjimatkan masa anda untuk membuat kerja-kerja penyediaan. Okey, baik. Pisau ini biasanya kecil jadi kita kena hati-hati menggunakannya supaya tidak mudah terluka ya. Bilah kecil yang berukuran 2 inci hingga 5 inci panjang. Okey, pisau ini apa fungsi dia? Biasa digunakan untuk mengupas sayur-sayuran dan buah-buahan. Biasa bila dia kecil kita kena lebih berhati-hati ya, supaya pergerakan kita menggunakan pisau kecil ini tidak terlalu cepat yang memudahkan kita terluka. Okey, baik paring knife ataupun pisau sayur, kita kena sebagai pisau sayur juga. Okey, anda perlu ingat seperti mana yang cikgu cakap, ingat dia punya rupa dan nama pisau serta fungsinya. Okey, jadi pisau yang ketiga nama dia ialah boning knife. Boning knife ataupun kita kategorikan ataupun kita kenali sebagai pisau penyisih ya. Okey, pisau penyisih mirip bentuk kepala ikan jerung dengan bilah pisau yang pipih dan hujung pisau yang sangat tajam. Strukturnya direka cekap untuk membuang kulit dan tulang. Jadi perhatikan perbezaan dua jenis pisau penyisih. Yang lebih fleksibel adalah untuk ikan, manakala yang lebih keras sesuai untuk daging. Jadi pisau ini pun ada dia punya jenis ya. Baik, cuba kita lihat pisau boning knife ini ya, bilah fleksibel untuk memisahkan daging mentah daripada tulang seperti
seperti memotong filet ikan. Okey, filet ni adalah jenis potongan pada ikan. Bila pisau filet ini nipis dan lebih pendek daripada pisau tukang masak. Kira dia punya saiz adalah kira-kira 6 inci panjang. Baik, pisau seterusnya ialah pisau utility knife. Baik, pisau utility ini cukup versatile dan lebih kecil daripada pisau chef. Seterusnya ialah pisau carving knife. Okay. Baik, carving knife ini digunakan untuk memotong daging poultry hingga halus. Okey, baik, apa maksud poultry? Poultry ialah daging haiwan-haiwan ternakan seperti ayam, itik, haiwan-haiwan ternakan poultry yang boleh kita makanlah. Baik, carving knife ni direka untuk memotong nipis kepingan daging yang dimasak. Pisau daging ialah pisau yang besar dan mata pisau yang panjang untuk memotong bersih daging jenis ayam yang cikgu cakap tadi, jenis-jenis daging poultry, daging-daging haiwan ternakan. Baik, kita lihat pisau ini berukuran 8 inci hingga 15 inci panjang. Agak panjang, 15 inci, 8 hingga 15 inci panjang. Jadi kalau kita lihat rupa bentuk pisau ini seperti pisau chef tadi, tapi dia punya saiz agak berbeza ya. Baik, pisau seterusnya ialah pisau cleaver ya, pisau cleaver. Baik, pisau cleaver ni kalau kita lihat seperti pisau pemotong daging ya. Jadi dia adalah pisau pemotong yang sebenar lah. Bilahnya besar, bersegi 4 tepat yang agak berat dan tebal. Ketebalan bahagian pemotong menjadikan ia sangat sesuai untuk tugasan berat seperti memotong bahagian daging yang besar, tulang rangka dan seumpamanya lah. Kebanyakan penjual daging dan ayam menggunakan pisau jenis ini. Kalau kita lihat pisau rupa bentuk dia saiz 4 segi tepat. Kegunaannya mengikut saiz mata pisau lah. Dia digunakan untuk memotong daging ayam dan daging. Okey, biasa kita lihat dekat pasar. Baik, pisau seterusnya ialah pisau fluting knife. Baik, pisau ini berukuran 2 inci hingga 4 inci panjang. Bentuk pisau ini lebih tajam dan berlekuk jika dibandingkan dengan paring knife. Kegunaannya untuk membuat hiasan pada piring makanan supaya kelihatan lebih cantik. Jadi dia macam pisau ukiran lah, ukuran buah, tapi dia berbeza sikit lah ya. Jadi pisau ni lebih kurang sama ya, supaya kita lihat, cuma dia ada reka bentuk yang special dengan kegunaan pisau tersebut. Jadi kita jangan keliru nama dan dia punya jenis pisau yang
digunakan ya. Jadi pisau ini agak kecil, iaitu berukuran 2 inci hingga 4 inci panjang. Pisau seterusnya ialah mincing knife. Mincing knife. Baik, kita lihat pisau ini dia punya reka bentuk agak unik sedikit. Dia melengkung dan mempunyai 2 hulu. Baik, pisau ini digunakan untuk mencincang halus dan dia berbentuk melengkung. Apa yang kita hendak cincang halus terpulang pada kegunaan di dapur. Contoh, biasa kita nak potong herba, macam daun-daun herba yang kita nak cincang halus, dan apa-apa saja yang kita hendak cincang, bawang putih ke apa dan sebagainya lah, almond kacang almond yang kita nak bagi dia halus, kita nak tabur dan sebagainya lah, mengikut kesesuaian kegunaan di dapur. Yang uniknya pisau ini dia punya bentuk melengkung dan mempunyai 2 hulu. Baik, pisau yang seterusnya ialah filling knife. Filling knife. Baik, lihat rupa bentuk pisau ini agak lain daripada pisau yang lain ya. Digunakan untuk membuang kulit sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita pun nama filling knife, maksudnya kita nak buang peel, kita nak buang. Mempunyai bilah yang pendek dan melengkung ke bawah untuk memudahkan kerja-kerja membuang kulit tadi ya. Baik, selain sayur-sayuran dan buah-buahan, sayur-sayuran seperti kentang, lobak dan sebagainya lah yang kita perlu buang kulit, dan buah-buahan seperti apple, buah-buahan yang berkulit lah yang kita hendak buang. Jadi pisau ini dinamakan filling knife. Jadi filling knife ni dia punya ukuran pun bersaiz kecil seperti pisau paring tadi. Baik, pisau yang seterusnya ialah pisau trimming knife. Trimming knife. Baik, pisau ini berukuran 3 inci panjang. Dia digunakan untuk mengasingkan daging daripada tulang. Seperti tu ayam, maksudnya kita nak buang tulang dan kita nak masak bahagian isi sahaja. Biasa masakan barat macam chicken chop kan kita buang tulang. Jadi ini adalah pisau yang tepat, trimming knife. Kita digunakan untuk mengasingkan daging dan tulang. Dan ukurannya pun tidak berapa panjang, 3 inci sahaja supaya memudahkan kerja-kerja membuang tulang tadi. Baik, pisau seterusnya ialah pisau filleting knife. Filleting knife. Baik, pisau ini mempunyai bilah lebih panjang, iaitu 6 inci hingga 11 inci. 6 inci hingga 11 inci. Selalu digunakan di dapur untuk kerja-kerja menyiang ikan dan menghiris daging. Bentuk pisau, mata pisau fleksibel dengan pergerakan untuk menghasilkan hirisan yang nipis. Pisau ini biasa kita gunakan untuk potongan fillet, potongan yang mendatar. Biasa fillet biasa kita potong pada ikan dan daging untuk dimasak. Pisau seterusnya ialah pisau cheese knife. Cheese knife. Baik,
Pisau cheese knife ni mempunyai pelbagai bentuk dan ini adalah salah satu bentuknya ya. Dia digunakan untuk memotong keju lembut dan keju keras. Okey, baik. Pisau yang seterusnya ialah pisau roti, bread knife. Okey, baik. Kebanyakan pisau roti ini digunakan untuk memotong kepingan-kepingan roti, mempunyai bilah yang panjang dan sebelah sisinya berjeriji. Digunakan untuk memudahkan pemotongan roti supaya tidak hancur. Biasanya kulit roti yang tebal dan juga membelah roti lembut tanpa merosakkan bentuknya. Okey, baik. Maksudnya sebab apa kita tak boleh potong roti menggunakan pisau selain pisau roti? Sebab permukaan roti akan mudah rosak sekiranya kita tidak menggunakan pisau roti. Pisau roti ini dia mempunyai permukaan yang special. Dia punya mata berjeriji, memudahkan untuk tekstur roti supaya tidak hancur. Bagi mengukuhkan kefahaman anda tentang tajuk pembelajaran kita sebentar tadi, sila jawab soalan yang berikut. Terima kasih menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang dapat menerima manfaat. Sekian.